Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang menyertai kuliah kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar hari yang mulia ini dapat diabdikan oleh kita dengan sepenuh pengabdian. Dan kita harap Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang terbaik. Pada pagi ini kita akan menghabiskan bacaan kitab hadis 40 kita, iaitu Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40. Alhamdulillah, pada pagi ini kita harap kita dapat mengkhatamkan kitab hadis 40. Dan insya-Allah kita akan ganti dengan kitab yang baru. Di samping kita kekalkan kitab Hidayatus Sibyan. Hadis yang ke-40 ini an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kedua-dua mereka ini adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah pun sahabat, Umar pun sahabat. Maknanya anak dan ayah kedua-duanya menjadi sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dia kata Rasulullah memegang bahu aku. Faqala, lalu Nabi bersabda. Kata Abdullah bin Umar, satu hari Nabi pegang bahu aku. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Nabi kata, jadikanlah kamu wahai Abdullah bin Umar, fid dunya, sewaktu kamu berada dalam dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu seorang yang dagang. Aw 'abiru sabilin, ataupun jadilah kamu sepanjang kamu berada di dalam dunia ini, kamu sebagai seorang pengembara. Sayyidah Aisyah, ini pesanan ataupun wasiat Nabi kepada Abdullah bin Umar, supaya Abdullah bin Umar ini jangan leka dan cuai sepanjang berada dalam dunia. Nabi kata, mu kena ingat wahai Abdullah bin Umar, sepanjang kamu berada dalam dunia ini, kamu hendaklah menjadikan dunia ini seolah-olah kamu seorang pengembara, ataupun seolah-olah kamu seorang yang berdagang. Apa makna Kak Faridah? Apabila disebutkan pengembara, maknanya kita seorang yang musafir. Apabila kita seorang yang berdagang, maknanya ahli bisnes. Maknanya kalau ahli bisnes, dia pergi ke China, dia pergi ke Jepun, pergi ke Australia, ataupun pergi ke mana-mana negara, apakah dia berada di sana seolah-olah itu negara dia? Tak. Dia berada di sana, dia akan memikir dan akan melihat apa-apa benda yang boleh memberi manfaat yang banyak kepada dia untuk dibawa pulang ke negeri dia apabila tiba masa untuk dia balik ke negeri dia. Begitu juga dengan, jadilah kamu sepanjang kamu berada dalam dunia ini sebagai kamu pengembara. Mana seorang musafir, kazi. Apabila kita seorang musafir, sudah tentu sepanjang permusafiran kita ini, kita mesti memikirkan bekalan yang akan kita bawa bersama sepanjang musafir kita mesti cukup. Kalau tak cukup, kita akan berdepan dengan halangan dan rintangan
akan berdepan dengan banyak masalah. Sebab apa? Apabila tak cukup bekalan, contohnya kita mengharap orang bagi. Anda kata tak jumpa orang memberi kepada kita, bagaimana? Bagaimana? Jadi oleh itu Nabi berpesan kepada Abdullah bin Umar, sepanjang kamu berada dalam dunia, kadang-kadang 55 tahun, kadang-kadang 60 tahun, kadang-kadang 68, kadang-kadang 94 tahun, Allah Ta'ala panjangkan umur kamu. Sepanjang itu kamu berada dalam dunia, hendaklah kamu beringat-ingat. Sepanjang itu kamu berada dalam dunia, hendaklah kamu memikirkan bahawa kamu adalah seperti seorang yang pengembara, seorang yang musafir, ataupun kamu adalah seperti seorang yang berdagang. Pernah Sayyidina Ali menggambarkan keadaan dunia kepada kita. Satu ketika Sayyidina Ali menceritakan kepada kita keadaan dunia dan keadaan akhirat. Dia memberi gambaran kepada kita bagaimana keadaan dunia dan bagaimana keadaan akhirat. Supaya kita kena ingat, Ian, kalau kita sekarang ini berada dalam dunia, apa benda yang perlu kita lakukan? Dan satu ketika nanti kita akan berpindah dan berada di negeri akhirat, apa benda yang akan kita alami? Maka kata Sayyidina Ali, inna dunia, sesungguhnya dunia ni, kata Sayyidina Ali, qadir tahalat mudbiratan, sesungguhnya dia telah beredar membelakangi kamu. Kadunia, kata Sayyidina Ali, ingat, dunia sekarang ini dia telah beredar, dia telah pergi meninggalkan kamu. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatan, manakala akhirat pula dia telah beredar menghadapi kamu ataupun mendatangi kamu. Akhirat dia telah pergi dan sekarang dia telah menuju. Apa namanya akhirat? Dia telah pergi dan sekarang ini pergi ke mana? Mendatangi kamu, mendekatkan diri kamu, menghampiri dengan kamu. Adapun dunia dia beredar meninggalkan kamu. Akhirat dia beredar mencari kamu, mendekatkan dengan kamu. Baik kata Ali, fakunu min abna'il akhirati, oleh itu hendaklah kamu semua berusaha untuk menjadi anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan sekali-kali kamu berusaha untuk menjadi anak-anak dunia. Jangan sekali-kali kamu berusaha untuk menjadi anak-anak dunia. Jadilah kamu anak akhirat. Kenapa? Sebab dunia pergi meninggalkan kamu. Akhirat datang menghampiri kamu. Akhirat datang mendekatkan dengan kamu. Oleh itu hendaklah kamu menjadi anak akhirat. Sebab dia akan datang mendekatkan kamu dan akan berada dengan kamu sepanjang masa. Adapun dunia meninggalkan kamu selama-lamanya. Maka jangan kamu menjadi anak dunia. Kalau kamu menjadi anak dunia, kamu akan dikecewakan oleh dunia. Kerana dunia meninggalkan kamu dan tidak akan berbaik-baik lagi dengan kamu dan tidak akan menjenguk pun kamu. Baik, kalau begitu kata Sayyidina Ali, fa innal yawma amalun wala hisabun, maka sesungguhnya pada hari ini, hari yang kita ada sekarang ini, Kak Zuraidah, amalun adalah hari untuk kita beramal, wala hisabun, dan hari ini tidak ada sebarang hitungan. Kita hanya diminta supaya beramal saja. Buat saja. Baca Quran, diminta supaya kita belajar, diminta supaya kita bersolat, diminta kita melakukan pelbagai bentuk kebaikan. Diminta. Dan semua apa yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala tidak hisab, Allah Ta'ala tidak balas. Allah Ta'ala tak kira pun lagi sekarang. Bila Allah Ta'ala kira akhirat, bila mati Allah Ta'ala kira berapa banyak amal kebajikan yang kamu lakukan, berapa banyak salat yang kamu kerjakan, berapa banyak zakat yang kamu keluarkan. Di akhirat nanti baru dikira segala apa yang kamu lakukan. Wawadan, manakala esok ni bila? Akhirat nanti. Hisabun adalah hari untuk kamu dihitungkan segala amal yang kamu lakukan, sama ada amalan kebaikan ataupun amalan kejahatan. Wala amalun, dan pada hari itu tidak ada lagi amal. Kak Syida, amal untuk kita lakukan sekarang.
Kita nak lakukan apa pun sekarang. Kalau kita nak teriak pun sekarang. Kalau kita nak menangis pun sekarang. Kalau kita nak seronok sikit-sikit pun sekarang. Kalau kita nak imbas kepada kekurangan amal yang dilakukan oleh kaum keluarga kita yang sudah dipanggil menemui Allah Ta'ala, sekarang. Masa untuk kita membuat perubahan ada. Tapi you mesti ingat, dan jangan sampai apabila sampai satu masa kelak, iaitu besok. Besok ni apabila kamu dimatikan oleh Allah Ta'ala, ataupun apabila Allah Ta'ala menghancurkan dunia ini, dengan erti kata kiamat. Hisabun wala amalun, dia merupakan hari untuk kamu menerima hitungan. Hari untuk kamu menerima pembalasan. Andai kata hitungan amalan kamu banyak, maka banyaklah kebaikan yang kamu dapatkan. Andai kata hitungan amalan kamu jahat, amalan jahat banyak, maka menderita dan terseksalah kamu perolehi. Oleh yang demikian kaedah, ingat baik-baik. Allah Ta'ala menyediakan syurga ni untuk kita, orang yang beriman. Allah Ta'ala sediakan syurga ni untuk kita, orang yang beriman. Manakala Allah Ta'ala menyediakan neraka ni untuk orang kafir. Baik macam mana sekalipun orang kafir, atas dasar kafir, dia tetap masuk neraka khalidina fiha. Kekallah dia di neraka selama-lama. Dan kita kena ingat, neraka ni untuk siapa? Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Allah Ta'ala kata, mu kena takut kepada neraka. Neraka ni aku sediakan dia kepada orang kafir. Khalidina fiha abada. Apabila orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mana kekal orang kafir selama-lamanya di dalam neraka? Soalnya ada juga diceritakan dalam hadis, dalam Al-Quran, orang Islam kita dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang Islam kita yang jahat-jahat, yang melakukan penderakaan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masuk dia ke dalam neraka, bukan Allah Ta'ala nak menyeksakan dia. Tapi Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka untuk membersihkan saki-baki kekotoran dosa yang ada pada dia. Jadi apabila dimasukkan ke dalam neraka, maka untuk membuang, untuk menanggalkan, untuk membersihkan dosa-dosa yang terdapat pada diri seorang yang neraka ini, tidak lain tidak bukan dengan cara Allah Ta'ala membakar dia. Macam kita nak nak bentukkan batu menjadi emas. Apabila nak membentukkan batu yang bercampur dengan pasir ini menjadi emas, maka dia perlu masuk ke dalam api. Apabila dimasukkan ke dalam api, maka api ini akan membersihkan, membezakan mana batu, mana pasir, mana emas. Yang kekal menjadi seketul, itu adalah emas. Kerana emas ini boleh dicairkan dengan api. Maka yang batu tetap dia tak cair, yang pasir tetap dia tak cair. Maka begitulah bandingan. Orang yang Islam, yang deraka kepada Allah Ta'ala, apabila sampai di akhirat nanti, mereka ini dibakar oleh Allah Ta'ala dulu. Kenapa Allah Ta'ala bakar ke dalam api neraka? Allah Ta'ala nak membersih saki-baki dosa yang ada, dengan cara dibersihkan saki-baki itu dengan bakaran api neraka. Akhirnya, setelah mana mereka itu bersih daripada dosa, maka mereka ini dikeluar kembali daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Kakakku Faridah, kakakku Nuriah, seboleh-bolehnya kita tak nak Allah Ta'ala bakar kita. Kalau Allah Ta'ala tak nak bakar, sekarang kena ingat baik-baiklah. Sekarang ini, kamu berada dalam dunia. Bila kamu berada dalam dunia, ingat pesanan Nabi kepada Sayyidina, kepada Abdullah bin Umar. Apa dia? Nabi pesan, hendaklah kamu jadikan dunia ini seolah-olah kamu seorang yang berdagang. Nabi pesan, hendaklah kamu jadikan dunia ini seolah-olah kamu seorang musafir. Dengan arti kata, kalau kita seorang yang berdagang, sudah tentu kita kokok mana pun akan ingat kepada kampung halaman kita. Sebab kita datang sekarang datang untuk berdagang. Macam warga asing berada dalam negara kita kan. Dia datang bekerja, ataupun dia datang buat bisnes, ataupun datang apa sahaja urusan keduniaan mereka di negara kita. Sudah tentu dia terfikir untuk balik ke negeri dia. Dia terfikir untuk balik ke negara dia. Jadi mana walaupun
dia berada lama dalam negara kita. Dia tetap juga berfikir untuk balik ke negara dia. Sebab itulah apabila dia berada di negara kita, dia berdagang, dia berniaga, dia berjual, maka dia tidak mengambil kira soal penat ataupun lelah. Yang paling penting dia akan dapat pulangan yang banyak, maka duit yang dia dapat banyak dia hantar ke negara dia. Cuba kita tengok berapa ramai di kalangan warga asing yang menghantar duit ke negara dia sehingga dapat membina rumah-rumah yang besar di negara dia. Kenapa? Kerana dia cerdik. Kerana dia cerdik. Begitu juga dengan kita diminta oleh baginda Nabi, jadikan dunia sebagai pengembara. Maksudnya sebagai orang yang musafir. Bila orang musafir, contohnya kita musafir nak pergi ke Mekah. Berapa? 14 hari. Dalam tempoh 14 hari ini kita akan buat kiraan. Dalam tempoh 14 hari ini, duit yang perlu diguna oleh aku berapa. Dan kalau sekiranya berlaku sakit, maka aku memerlukan ubat. Dan andai kata, banyak andai kata. Maka pada waktu itu kita perlu berbekal. Kita perlu menyediakan keperluan itu. Andai kata berlakulah masalah terdesak, maka bekalan kita sudah pun mencukupi. Begitu juga dengan kita. Bila kita nak menuju akhirat, mana perjalanan nak sampai ke negeri akhirat ni dia panggil perjalanan. Dia panggil perjalanan. Perjalanan ini memerlukan kepada kita bekalan. Supaya dengan bekalan kita ini memudahkan kita sampai ke negeri akhirat dengan tak perlu kita berhenti di satu tempat lama-lama untuk merehatkan tubuh, untuk memperbetulkan orak sarak, untuk untuk baiki kenderaan, untuk itu, untuk ini. Tak, kita nak lancar perjalanan kita. Ibarat kata kalau naik kereta kita sekaligus dah, tak perlu berhenti. Kalau sekiranya kita ada pasangan kita selamat, pasangan kita sihat, anak-anak kita okey belaka, semua seolah-olah kita berada di atas bahtera ini, maka bahtera yang membawa dalam keadaan aman dan damai, dan selamat kita ke destinasi yang kita tuju dengan aman dan damai. Maka itulah dia gambaran tuan-tuan dan puan-puan yang perlu kita fikir bersama-sama. Pada hari ini kita tengok, nampak sangat orang kita ni, dia tak tahu apa dia Kak Nuria. Tak tahu apa dia Kak Norma, Kak Toma. Mana seolah-olah dunia ni adalah tempat untuk dia selama-lama. Apa barang ni? Orang bagi tahu dah dunia adalah tempat yang sementara. Dia buat seolah-olah dunia ini adalah tempat untuk dia kekal abadi. Baik. Nabi SAW kemudian pada Abdullah bin Umar menyambung lagi dengan wasiatnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma yaqulu. Abdullah bin Umar dia menyambungkan ucapan dia ataupun kata-kata wasiat atau nasihat dia kepada kita semua. Dia kata, idza amsayta fala tantazir as-sabaha. Kak Nomi, Kak Salma, Abdullah bin Umar dia berpesan kepada kita, idza amsayta, oleh itu apabila kamu berada di waktu petang, fala tantazir as-sabaha, maka jangan kamu menunggu tiba waktu pagi. Datuk Seri Syahidan Abdullah bin Umar dia pesan kepada kita, sekiranya pada waktu itu kamu berada di waktu petang, kamu buatlah ibadah sebanyak mungkin pada waktu itu. Jangan kamu tunggu, nanti esoklah kita semayang tahajud, esoklah kita semayang sunat duha, esoklah kita baca Quran. Jangan. Yang esok tu esok. Yang sekarang ini kita kena buat. Kita kena buat selalu yang sekarang ini. Yang esok cita-cita kita untuk kita buat, itu tak apa, tak jadi masalah. Yang paling penting di waktu petang itu, hendaklah kita lakukan seperti mana yang kita bercita-cita untuk dilakukan keesokan hari. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa'a. Dan apabila kamu berada di waktu pagi macam sekarang ni, apabila kita berada di waktu pagi, fala tantazir al-masa'a, maka jangan kamu tunggu petang baru mu nak buat. Ingat. Jadi anak dia beritahu, "Ma, saya ada syamah ni pagi ni. Pai mamai." Maka ma dia jawab, "Tunggulah. Malah nanti dia ada kuliah lagi." Tak boleh cakap gitu. Beritahu pada ma, jangan cakap gitu. Kalau ma cakap gitu seolah-olah ma meyakini umur ma ni panjang sehingga sempat pada waktu malam. Ingat, tidak ada seorang pun Kak Nur Hayati yang boleh memberi jaminan dan keyakinan bahawa umur dia panjang sampai ke petang. Tak ada seorang pun. Cuma anggapan saja. Agak-agak saja. Mungkin tak mati kok, mungkin tak mati kok. Yang mungkin tak mati ni yang paling banyak sekali kita dengar berlaku mati di tengah-tengah ni.
Molek-molek dia berjanji dengan member dia. Malah nanti kita pergi Tesco, lama tak pergi. Okey. Member kata beres. You nak pakai baju apa? I nak pakai baju warna kuning orange. Aduh. Yang mana Kak Farida kata, I nak pakai baju warna biru. Molek-molek dia main ai pukul 12. Menerima panggilan daripada kawan dia. Kakakku Farida, sahabat kita Mira. Ya, kenapa? Mati. Kenapa? Kenapa dengan dia mati? Apa yang kena pada dia? Terlangar dengan kucing. Kucing lintah nak pergi ke sebelah sana. Terlangar kaki dia. Gebah jatuh mati selalu. Ya Allah Rabbi. Mana tak boleh terima hakikat. Terlangar dengan kucing mati. Tak kira. Apabila ajal sampai, terlangar dengan kucing ke, terlangar dengan nyamuk ke, terlangar dengan semut ke, memang akan mati. Ingat baik-baik, kematian ini adalah satu perkara yang pasti yang akan menjelma kepada setiap orang. Oleh itu seharusnya kita berhati-hati, berwaspada, bersedia dengan amalan sebanyak mungkin. Andai kata berlaku kematian, maka kita akan bergembira, kita akan bersukaria. Wa khudh min sihatika limaradika. Lalu Abdullah bin Umar menyambung lagi wasiatnya. Yang ketiga, kata Abdullah, wa khudh min sihatika, adalah kamu menggunakan masa sihatmu, limaradika, untuk kedatangan masa sakitmu. Datuk Seri kata Abdullah bin Umar, mung hendaklah menggunakan sebaik mungkin masa Allah beri kesihatan kepadamu. Mu nak buat apa-apa bentuk ibadah pada waktu mu sihatlah. Buatlah sebanyak mungkin. Apabila datang waktu sakit mu, pada waktu tu mu tak boleh nak buat apa-apa dah. Cuba kita pergi ke hospital Datuk Seri. Hospital sekarang ni, saya diberitahu oleh rakan-rakan saya yang bertugas di hospital. Ya Allah Rabbi, masih ramai lagi Datuk Seri yang tak semayang di hospital tu. Masih ramai pesakit-pesakit di hospital yang tak semayang. Apatah lagi nak baca Quran, apatah lagi nak baca buku-buku agama. Ya Allah Rabbi, masing-masing di tangan ada telefon. Duk WhatsApp boleh, WhatsApp. Duk baca WhatsApp boleh, baca Facebook boleh. Duk layari video-video boleh. Astaghfirullahalazim. Sedihnya kita dalam keadaan kalau sakit ni, pelajar-pelajarku, ini dia panggil pra kematian. Dekat dah dengan anak mati ni biasanya. Biasanya orang sakit, Allah Ta'ala datangkan kesakitan, lepas tu Allah Ta'ala datangkan kematian. Sebab itu Datuk Seri kita dengar berita rakan-rakan kita yang terkena COVID, apabila ditidurkan oleh doktor, maka tak berapa lama dah tu. Bila doktor beritahu, ayahmu, makmu, adikmu, abangmu, kakakmu ni telah ditidurkan beres. Mana orang di rumah ni kena pakak membuat persiapan yang rapi dah. Untuk menerima sebarang kemungkinan. Kenapa? Sebab banyak berita yang datang kepada kita. Bila sebut kata ditidurkan, pendek kata berakhir dalam kubur. Dengan erti kata ramai orang ni, orang-orang kita apabila diusung, dibawa saja oleh pihak hospital ke hospital, pendek kata orang ni tak balik dah. Tak balik jenguk dah rumah dia. Tak balik tengok dah keluarga dia. Dia berakhir dengan mati. Baik nak tanya. Baik apabila kaum keluarga ni diusung ke hospital, apa benda kaum keluarga buat di rumah? Ya buat apa? Doa kepada orang yang sakit sebanyak mungkin ke? Tak juga. Baca Quran untuk kesembuhan dia? Tak juga. Lepas tu berdoa untuk dia? Tak juga. Lepas tu apa bagian buat di rumahnya? Inilah yang kita nak ceritanya. Apabila jahil satu perkara berlaku dalam keluarga kita, memang kita akan jadi bodoh segala-galanya. Nak baca Quran tak pandai, nak berdoa tak pandai, nak sembahyang tak pandai. Berakhir dengan keluarga mati dalam keadaan tak pandai. Yang ni yang saya sebut kemarin itu. Ingat baik-baik. Yang kita banyak menyangka, orang ni mati syahid. Dia kata, Datuk Seri, dia kata orang ni jangan bimbang mati syahid. Ya, mati syahid ni, azab kubur dah dia terlepasnya. Azab-azab yang lain, dia akan kena. Ingat baik-baik. Azab yang lain, dia akan kena.
dek main asyik, mati syahid, mati syahid, mati syahid. Ingat baik-baik, di akhirat, di dalam kubur, kita tak tahu apa benda yang dia alami. Kalau kita tahu, kita nampak apa yang dia alami, mudah kita nak beri pertolongan. Baik, kata Abdullah bin Umar lagi, wa min hayatika limautika, dan gunakanlah masa hidupmu ini untuk menerima masa matimu. Datuk Seri Syahidan, waktu kita hidup ni gunalah sebaik-baik mungkin. Sebaik-baiknya apa yang kita nak guna-gunalah. Asalkan barang yang kita guna, barang yang kita lakukan, barang yang kita kerjakan sewaktu kita hidup ini adalah barang yang berguna dunia kita dan akhirat kita. Oleh yang demikian Kak Salmah. Kak Salmah ni kadang-kadang jap lagi masuk ke dapur, masak nasi goreng kan, untuk dijamu makan kepada suami, untuk dijamu makan kepada madu, untuk dijamu makan kepada anak-anak. Alhamdulillah, ini merupakan kerja yang terbaik. Ini merupakan amalan yang terbaik. Jangan kita ingat kita masak nasi goreng ni adalah masak semata-mata. Tak, sebenarnya itu merupakan amal jariah. Itu merupakan satu kebaikan yang Allah Ta'ala beri pahala yang banyak. Cuma kita kena niat lah, ya Allah, aku masak ini semua untuk memberi kesukaan, keselesaan kepada suami dan anak-anak aku, dan juga kepada madu aku. Mudah-mudahan aku, madu aku, anak-anak aku hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Bila kita niat begitu, maka Allah Ta'ala beri pahala, pahala. Sekejap lagi kita pun ingat, nak ngemahlah rumah, nampak sepahnya rumah kita. Kalau kemah Allah Ta'ala suka, kita pun mengemah rumah dalam keadaan ikhlas. Mana tidak membebel, tidak mengepek, tidak mengajuk, tidak serabu. Kita buat dengan sebaik mungkin. Kenapa? Sebab kita tahu kerja-kerja itu adalah ibadah. Selain daripada solat merupakan ibadah. Selain daripada baca Quran merupakan ibadah. Selain daripada mengambil wudhu adalah ibadah. Mengemah rumah juga merupakan ibadah. Habis selesai daripada mengemah rumah, kita pun pergi mandilah. Bila kita nak mandi, kita niat sekali lagi, ya Allah, aku nak mandi ni supaya tubuh badan aku pada sihat, supaya aku merasai kesejukan, supaya aku dapat menampilkan penampilan aku sebaik mungkin. Mudah-mudahan untuk lelaki aku tengok aku lawa, maka dia suka dengan aku, maka berilah kesukaan ini berpanjangan. Ibadah pula dah dapat. Ya Allahu Rabbi, banyaknya ibadah, ya banyak. Kak Nuriah memang banyak. Daripada kita mula bangkit daripada tidur sehingga kita tidur semula, semua apa yang kita lakukan itu semuanya adalah ibadah. Betul Datuk Seri, madu itu sebenarnya manis. Kakakku Khadijah, manis madu ni. Mana ada madu tak manis? Manis. Tetapi orang yang menganggap bahawa madu ni tak manis adalah orang yang problem, orang sakit. Orang sakit bila dia isap madu, dia rasa masamlah madu ni. Bila dia minum madu, dia kata tawarlah madu ni. Mana dia problem. Kalau orang tak ada problem, dia merasakan madu ini semuanya manis. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Alhamdulillah, Syaziana, pagi ini adalah pagi Jumaat. Dapat kita mengkhatamkan sebuah lagi kitab hadis 40. Mudah-mudahan usaha ikhtiar yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Dan kita mengharapkan Allah menjadikan kita manusia yang amat terbaik. Mari kita doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan dengan hadis 40 yang berjaya kita tamatkan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini kami ingin menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada-Mu di atas kejayaan kami bersama dengan pelajar-pelajar kami membaca kitab hadis 40, dan pada pagi ini kami dapat mengkhatamkannya. Kami pohon kepada-Mu ya Allah, semua ilmu yang kami pelajari di dalam kitab ini, berilah kemampuan kepada kami dapat memahaminya, dan kemampuan kepada kami mampu kami beramal dengannya. Berilah ganjaran dan pahala yang banyaknya kepada kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami, membolehkan kami terus menerus
menyambung mempelajari ilmu agama ini, sehinggalah kami dimatikan dalam keadaan kami masih bergelar seorang pelajar, seorang penuntut, dan kami masih bergelar seorang guru. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, berilah kemurahan rezeki yang banyak yang kepada kami ini, rezeki yang halal lagi berkat, serta kurniakanlah kepada kami anak cucu yang saleh serta salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kejayaan kepada bisnes yang diceburi oleh kami semua, terutamanya kepada sahabat kami Tan Sri Al-Amin Abdul Majid, kepada sahabat kami Datuk Seri Nora Azam Shah, kepada sahabat kami Datuk Seri Syahidan bin Sabu, kepada sahabat kami Datuk Agil Faisal, kepada sahabat kami Azhar, kepada kakakku Katrina Tan Abdullah, kepada sahabatku Sofi dan lain-lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Jumaat yang mulia ini, kami amat mengharapkan kepadamu. Berilah pertolongan sebaik-baiknya kepada rakan-rakan kami yang inginkan cahaya mata. Ya Allah, kasihanilah mereka, ya Allah. Mereka lama dah mendirikan rumah tangga. Daripada dulu sehingga sekarang, belum lagi engkau kurniakan cahaya mata kepada mereka, ya Allah. Oleh itu pada pagi Jumaat yang mulia ini, ya Allah, dan kebetulannya kami dapat mengkhatamkan sebuah kitab Hadis 40 ini, ya Allah, kami pohon agar berkatilah pada pagi yang mulia ini, dan engkau tunaikanlah segala permintaan dan permohonan kami ini. Ya Allah, engkau berilah kepada sahabat-sahabat kami ini zuriat keturunan, anak-anak yang sempurna sifatnya, yang comel orangnya, yang baik akhlaknya, yaitu berilah anak kepada Ustazah Suhaila, berikanlah anak kepada Syaziana binti Muhammad Syarif, berikanlah anak kepada Aisyah binti Muhammad Syarif, berikanlah anak kepada Nur Alia Hanani, berilah anak kepada Masyitah binti Ismail, berikanlah anak kepada Nur Asia binti Ja'far, berikanlah anak kepada menantu Encik Mahdi. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini juga, kami juga mengasihani kepada sahabat kami, ya Allah, yang kematian suami dan meninggal anak-anak yang masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan mereka ini anak mereka yang sakit, ya Allah. Allah, sedihnya kami, ya Allah. Sudahlah ayahnya tidak ada, sudahlah ibunya tidak bekerja. Ada yang ibunya bekerja tetapi mempunyai halangan kerana masa untuk meninggalkan anak kepada pengasuh, menjadi halangan yang besar. Kami pohon kepadamu, ya Allah, berilah kepada mereka-mereka ini bertemu jodoh dengan lelaki yang terbaik. Mudah-mudahan lelaki itu akan dapat sama-sama membantu, memimpin, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka ini dengan penuh kebahagiaannya. Ya Allah, berilah kepada sahabat kami Nur Atika binti Usman. Ya Allah, di mana Nur Atika anaknya sakit, ya Allah, kami pohon agar hilangkanlah kesakitan yang dialami oleh anaknya. Begitu juga kepada Mastura, begitu juga dengan Kak Azizun, begitu juga dengan Sabariah, begitu juga dengan Nur Hidayah, di mana kedua-dua anak Kak Nur Hidayah ini sakit, yang merupakan anak, kedua-dua anaknya merupakan pelajar kami di Tahfiz Darul Falah, yaitu Luqman dan Taufik. Kami mohon kepada dua-dua anaknya ini diberi kesihatan yang segeranya. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, berilah pertemuan jodoh kepada Syakrina, kepada Fatihah, kepada Hanan, kepada Suryana, kepada Syaridah, kepada Ustaz Mus'ad, kepada Haji Kamrul Zaman, kepada Elvis, kepada Ilyasa. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon selamatlah kami semuanya daripada apa-apa yang tidak kami sukai. Ya Allah, kami pohon agar hilangkanlah COVID-19 daripada melanda dunia dan negara kami. Kami pohon kepadamu, siapa saja yang masih lagi terkena COVID, berilah mereka itu kesihatan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesihatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat kampung kami yang masih lagi ditidurkan oleh doktor yang bernama Rohani binti Cik Daud dan juga adik iparnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah umur yang panjang kepada mereka berdua, agar mereka dapat meneruskan kehidupan dengan melaksanakan segala perintah-Mu. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abranna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada semua mereka-mereka yang sakit, kami pohon agar berilah kesihatan sebaik-baiknya kepada mereka. Ya Allah, kepada anak-anak murid kami yang sakit, berilah kesihatan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak murid kami, kepada rakan-rakan kami, kepada sahabat handai kami, kepada semua muslimin dan muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.